Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Terima kasih pada Ustaz juru acara majlis, pengurus dan barisan pegawai-pegawai Masjid Raja Haji Fisabilillah Cyberjaya, seterusnya muslimin, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat hadir ke masjid rumah Allah ini untuk salat secara berjemaah, dan kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa memberi kekuatan, taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita istiqamah ujian, tuan-tuan dan puan-puan. Hidup kita ini penuh dengan ujian. Bukan ujian Covid saja. Semua kehidupan kita ni adalah merupakan satu ujian. Miskin ujian, kaya juga suatu ujian. Ada pekerjaan, ujian. Tak ada pekerjaan pun nampak ujian juga. Kenyang, ujian juga Ustaz Ilyas. Lapar lagi ujian. Kan? Semua hidup kita ni adalah ujian. Kalau kita lihat Nabi SAW dan juga nabi-nabi yang terdahulu, rasul-rasul yang terdahulu juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salam umpamanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hidup bersama dengan Firaun. Bapaknya adalah Firaun. Bapa angkatnya adalah Firaun. Orang yang mengaku berkuasa, orang yang mengaku Tuhan, sedangkan dia adalah nabi dan juga rasul. Ujian. Lari daripada rumah Firaun. Duduk bersandar di satu pokok, sedih. Allah Ta'ala uji Nabi Musa alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam juga diuji. Diberikan kekayaan dia, satu ujian. Diberikan anak-anak yang ramai, ujian. Allah Ta'ala tarik balik nikmat itu, ujian juga. Allah matikan tumbuh-tumbuhan dia, ujian. Allah matikan anak-anak dia, ujian. Allah turunkan api daripada langit, terbakar semua tumbuh-tumbuhan, ujian buat Nabi Ayub alaihi salam. Tapi isterinya sangat setia kepada Nabi Ayub alaihi salam, isterinya yang bernama Rahmah. Sebab itu pengantin baru Ustaz Ilyas, Ustaz dulu orang ingat tak bila orang baca doa, jadikanlah pengantin ini seperti Ayub dan isterinya Rahmah. Kan? Kenapa doa supaya Rahmah? Sebab Rahmah itu seorang isteri yang sangat setia kepada kepada Nabi Ayub alaihi salam. Kan, orang kampung halau Nabi Ayub, orang kampung buang Nabi Ayub, tapi isterinya tetap bawa Nabi Ayub yang sedih, yang kehilangan anak, kehilangan harta benda, kemudian didatangkan pula satu penyakit yang luar biasa. Itu merupakan satu ujian. Kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merupakan banyak ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad. Ujian di kota Makkah, bagaimana nak mendidik, menyampaikan dakwah kepada penduduk-penduduk Quraisy di Makkah. Bagaimana menghadapi ujian oleh penduduk-penduduk Taif. Bagaimana ujian dalam peristiwa nak berhijrah.
diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi adalah kekasih Allah, sepatutnya Allah memberi kemudahan kepada Nabi, tapi Allah taala uji. Itu mukaddimah perbincangan kita, bicara ad-din kita malam ini tentang hidup kita ini adalah ujian. Masjid tutup tak buka, ujian juga. Bila masjid buka pun ujian juga. Kan? Sekarang orang buat kempen supaya suruh orang mengimarahkan masjid, bukan hanya pada hari Jumaat, pada hari-hari yang lain, waktu-waktu yang lain. Kurang waktu subuh, kurang kan. Boring orang yang tukang duduk ambil suhu tu, Ustaz Ilyas, boring pasal tak ada orang mai waktu subuh. Orang tu ya boring kan. Orang panjang pula pengusi malam ni. Sebenarnya kita nak dengar Ustaz Ilyas ni sebenarnya. Tapi tanpa melengahkan masa. Ustaz Ilyas kita tak perlu tak memperkenalkan diri dah. Dia di mana-mana channel siaran TV dia masuk. Kan? YouTube pun dia masuk juga. Musim Covid dia tu tengok YouTube muka dia sajalah. Jadi yang kita nak bincang ni Ustaz, ujian dalam kehidupan kita ni Allah Ta'ala datang dalam pelbagai, sama ada sakit ke sihat ke kaya ke susah, semua tu ujian. Tapi yang Covid ni, tujuan Allah Ta'ala nak uji kita ni apa hikmahnya Ustaz? Jadi dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Terima kasih saya ucapkan kepada kekanda saya Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Zakaria, seterusnya kepada pengurusi dan ahli jawatan kuasa Masjid Raja Haji Fisabilillah Cyberjaya, datuk-datuk, dan seterusnya kepada tuan-tuan haji dan para jemaah yang didoakan kebaikan dunia dan akhirat semuanya. Apa khabar semua? Sihat, alhamdulillah. Cakap pun tak nampak mulut, nampak kecil mata ya. Kalau dia gelak pun nanti nampak kecil je mata. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, nak kata muslimat mungkin dalam penonton live lah kot ya. Live live. Dan juga tak dilupakan penonton-penonton yang bersiaran langsung menerusi live Facebook masjid kita, insya-Allah. Pada kesempatan malam ini kita bersyukur pada Allah SWT seperti yang disebutkan oleh Ustaz Zakaria sebentar tadi. Bila kita sebut berkaitan dengan ujian Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi kita sekarang ni berada dalam tempoh umat akhir zaman. Kita ni semua tuan-tuan adalah umat akhir zaman. Apa tanda kita umat akhir zaman? Iaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi bersabda, "Bu'istu ana wasa'ah kahataini." Nabi kata, diutuskan aku dengan berdentumnya kiamat adalah seperti ini. Nabi mendekatkan dua jari Nabi yang mulia itu. Maknanya Nabi diutuskan dengan kiamat berdentum macam ni, terlalu dekat, terlalu rapat. Artinya tanda-tanda besar kiamat itu juga antaranya ialah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita ni umat yang sedang menuju kiamat. Kita ni umat sedang menuju kiamat. Dan bila dunia hampir menuju dengan kiamat, pasti dia akan ada banyak tanda-tanda bencana-bencana. Antara yang disebutkan bencana menuju kiamat, pertama sekali bencana dalam bentuk alam. Bencana alam. Bencana alam ni termasuklah gempa bumi, taufan, tsunami, perubahan cuaca. Cuaca tak menentu. Tadi panas sangat, petang hujan. Kadang hujan lebat sangat, tiba panas sangat. Kawasan tak pernah banjir, banjir kilat boleh jadi. Tak pernah sangka perubahan. Ataupun bencana dalam bentuk kegagalan teknologi pun boleh jadi. Kapal karam, pesawat hilang, pesawat jatuh, kereta api tergelincir. Ni semua kegagalan teknologi ni pun termasuk dalam bencana akhir zaman. Ataupun juga bencana dalam bentuk sosial, bencana dalam bentuk masyarakat. Sebagai contoh, rusuhan, peperangan, konflik, dan termasuk juga penularan wabak.
Penularan wabak ini pun salah satu daripada bencana dunia menuju kiamat. Kita ni daripada dulu lagi Ustaz Zakaria no? Ya. Dikelilingi dengan macam-macam yalah berita berkait tentang wabak ni. Yalah kolera, Ebola, chikungunya, influenza A, B, Zika, sesama burung, sesama unta, sesama babi, H1N1, denggi daripada dulu. Dan semua wabak-wabak itu pun bukanlah dia punya kita kata momentum dia tu bukan biasa-biasa, dahsyat, mengakibatkan kematian yang jumlahnya besar. Kalau kita ambil contoh macam kolera. Kolera ni dulu start daripada tahun 1911, 800,000 orang maut akibat kolera. H3N2 ni lain pada yang lain sikit ni, mungkin kita baru dengar, tapi kalau dalam sejarah memang ada H3N2 sejak tahun 1968. Hampir 1 juta orang meninggal dunia akibat H3N2. AIDS, ni kita biasa dengar. AIDS tahun 1981 hingga kini kurang lebih 36 juta orang maut akibat AIDS. Dan banyak lagi Ustaz Zakaria kalau nak disebutkan. Adakah semuanya ini kebetulan? Coincident ke apa ni semua benda ni? Tak. Dalam hidup tak ada istilah kebetulan, tak ada. Semuanya ketentuan daripada Allah. Oh kebetulan malam ni tak ada apa nak buat di rumah, marilah masjid. Tak ada, ketentuan Allah. Tuan-tuan ingat yang duduk depan saya ni, ingat semua lapang free sangat ke? Ni sibuk ni, mata tengok saya, kepala fikir mana tak tahulah, mungkin durian ke fikir nak ke mana, sibuk. Tapi sibuk boleh datang sini, tak ada masalah. Nak kena tembak dai ke apa, tulis nama, tak ada masalah. Kerana Allah ku sampai jua. Dan maknanya dalam hidup ni tak ada kebetulan, semua dengan izin Allah. Dalam Quran surah At-Taghabun ayat 11 Allah berfirman, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin illa biiznillah ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Kata Allah, tidak ada kesusahan atau bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah. Itu kita kena pegang tu. Benda tu takkan jadi. Apa musibah yang Ustaz Zakaria sebut tadi yang menimpa nabi-nabi semua pun takkan berlaku dengan izin Allah benda tu. Baru benda tu boleh jadi. Jadi sebab itu kita dalam tempoh sekarang ni, kita dalam sekarang ni PKPP sekarang ni kita ni, ataupun Recovery Movement Control Order MCO ni, kita dalam tempoh bermula daripada 10 Jun hari tu, PKPP hari tu, sampailah 31 Ogos nanti, insya-Allah kurang lebih 82 hari kita. Dan hari ni masuk hari yang ke-37 kita berada dalam PKPP ni. Sedikit menarik nafas lega lah. Sekolah pun dah buka, masjid pun dah dapat datang, boleh balik kampung, okey dah. Berbanding yang PKP awal dulu ni, jangan kata balik Kuala Nerang, nak balik Sik pun tak boleh. Boleh cakap dengan mak pakai telefon ni. Tu pun kalau mak reti pakai Zoom lah, Google Meet. Tidak, mak tak tahu nak tekan, tak tahu nak sembang macam mana. Memang sedih sungguh kita. Tapi walau bagaimanapun Ustaz Zakaria, apa yang kita lihat ialah banyak hikmah lah, banyak hikmah. COVID-19 ini ataupun virus itu saiznya kecil sangat, terlalu seni. Dia punya lebar dia 0.5 mikron, dan dia punya ataupun bersamaan dengan 500 nanometer. Kecil sungguh, memang kecil. Tapi walau saiz dia kecil, dia punya pengajaran hikmahnya itu besar bagi orang-orang yang memerhatikan. Antara lain COVID-19 yang diizinkan Allah berlaku ini mengajar kita, pertama sekali yang saya nampak, iaitu mendidik kita supaya menjaga kebersihan dan kesihatan. Kalau tak kerana COVID ni, saya ingat tuan-tuan rajin ke tiap-tiap hari nak cek suhu tuan-tuan? Tuan-tuan pun tak pernah tahu suhu orang normal berapa selama ni. Ada orang ni baru ni dia kata 40 tu normal. Patutlah 40 dia kata normal, bagus. Start kita duk cek duk tembak dah, ini baru tahu 36, 36.4, 36.2, jangan 37 lebih-lebih sangat. Itu tak apa sihat. Tapi ada satu ni, pada satu pasaraya tu, kesian abang tu, bayarlah. Ni abang kasih tembak dulu, pop dia tembak jadi 16. Mengamuk berada depan. Kau ingat aku cicak 16. Darah sejuk. Dia
kadang natang dah apa tu yang cek suhu tu pun bengong dia. Hari-hari Pening. hari-hari dia pun pening lah. Ramai sangat dai. Yang dai tintanya, dai macam-macam dai semua dah. Jadi pertama sekali hikmahnya mendidik kita supaya menjaga kebersihan. Kebersihan ni tuan-tuan termasuklah tabiat kita sendiri. Tabiat macam mana? Saya ambil contoh. Macam kita tuan-tuan, kita diajar, pihak Kementerian Kesihatan pun ajar etika, basuh tangan, sanitize apa, bersin. Macam kita dalam Islam tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, baginda Nabi ajar tentang bersin dah lama. Adab tentang bersin lama dah. Ada satu riwayat daripada Abu Hurairah menyebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza atasa ghatta wajhahu bi yadihi aw bi thawbihi wa ghadda biha sautahu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kata Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ketika bersin, Nabi akan melakukan 3 perkara ketika bersin. 3 perkara bila bersin. Pertama sekali, bila bersin, Nabi akan tutup mulut. Jadi tuan-tuan yang dah pakai mask, bukan mask, emas cerita lain. Yang pakai mask ni dah kira tutup mulut dah lah tu. Ni siapa-siapa yang makan musang king ni pun susah nak bau ni, dia ada protection. Orang tak boleh bau, menguap pun saya tak nampak ni, susah ceramah pakai mask ni. Saya pun tak tahu siapa menguap, tahu-tahu mata dah kecil. Jadi tuan-tuan, apa nama tu, pertama sekali bila bersin, Nabi ajar tutup mulut. Pasal kekuatan pada bersin ni, segala yang kalau tuan-tuan tengah makan pula benda ada belacan, jadi gatal hidung, dia tembak tu bersembur keluar dengan timun dengan bawang semua habis keluar. Jadi adab tutup mulut. Habis kalau tengah driving, macam mana tangan ni steering, siapa nak pegang? Tutup sebelah ke apa, mana yang mampu tutup. Jadi tutup tu pula, pertama sama ada tutup dengan tangan biyadihi ataupun bisaubihi, sama ada kain mana yang tercapai lah. Kalau biasa orang tua-tua dia ada sapu tangan. Tuan-tuan perasan tak kalau orang lama-lama kan, dia suka ada sapu tangan dalam poket dia. Cem tu. Dia ada dia punya tempat nak ni, kalau apa sembuh pun kat situ. Kalau di tangan ni tak tahu nak calik kat mana lepas tu. Dia jadi tak senonoh. Tu ya. Yang kedua bisaubihi. Yang ketiga, ni penting. Ni saya nak pesan. Yang ketiga, wa ghadda biha sautahu, dan Nabi merendahkan suara ketika bersin. Saya tahu tuan-tuan punya volume I can see your voice. Jadi dia punya jangan dia adab. Dalam Islam ni dia ada adab. Bersin, Nabi ajar kontrol kau punya volume ketika bersin. Macam mana ustaz, dia kalau nak lepas juga memanglah, tapi praktis. Carilah apa saya apa sikit bagi nak terbersin sekali, betul kontrol. Tapi jangan tahan sangat lah, jangan kepit pula. Saya tengok ada orang kadang dia ayu sangat, dia tak mau nak bersin, lepas tak boleh. Dia kalau kepit macam tu, orang kesihatan kata nanti rosak ni hak dalam-dalam telinga, gegendang semua ada masalah nanti. Jangan duk tahan, lepas ya. Tapi kontrol sikit. Kau ingat kau seorang saja ada hidung, orang lain pun ada. Kontrol sikit hidung tu. Okey, itu yang pertama tentang soal kebersihan. Yang keduanya hikmah Ustaz Zakaria yang boleh kita belajar. Yang keduanya ialah ilmu berhadapan penyakit dan wabak. Saya ingat kalau bukan kerana COVID-19 ni, kita dulu pun tak belajar sangat tentang, bukan kata apa, sebab dia ini, wabak ni, dia melanda hampir seluruh dunia. Dia panggil isu global, semua kena. Kalau mungkin kolera ke, zika ke, sesama burung, babi, unta, apa yang kita sebut tadi tu, kawasan-kawasan tertentu. Sekarang ni sampai melibatkan semua, di pelosok ceruk tempat, semua orang terlibat. Jadi semua pakat ambil tahu apa patut nak dibuat. Padahal dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajarkan ni, kalau dalam hadis ni berkait dengan wabak taun, Nabi ajar fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi.
kalau kau dengar satu kawasan, satu zon itu ada penyakit, ada wabak, Nabi kata fala tadkhulu alaih, jangan masuk, jangan pergi. Ataupun wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tafirru minhu, dan kalau engkau dah memang duduk di zon yang memang ada wabak, jangan keluar dari kawasan itu. Maka oleh sebab itulah apa yang telah pun diarahkan oleh pihak kerajaan yang awal sebelum hari itu ni, perintah sebelum ni supaya jangan rentah negeri ataupun keluar daripada kawasan yang mana zon merah pun jangan keluar mana semua tu, itu bersesuaian dengan apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesankan, supaya kadang-kadang ada orang dia kena tapi dia tak terjejas, tapi dia pembawa kepada orang lain, bawa ke mak dia, ke kampung dia, adik-beradik yang lain, wal-iyazubillah. Tu Nabi ajar. Malah dalam hadis yang lain juga Nabi mengajarkan la yuridu mumridun ala musihin, janganlah bercampur antara orang yang berpenyakit dengan orang yang sihat, jangan bercampur, dipanggil isolation, kena ada pengasingan. Macam kita kan, kok ada anak-anak ke apa tengah demam campak, jangan bagi dia berjumpa orang semua, jangan bawa penyakit ke anak orang, tak boleh. Berbintik-bintik, salam, berpeluk dengan anak orang lain. Kita tak selesa macam ni, kita tak apa selesa. Bagi kita mak bapak ni tak belajar ke macam mana ni, tak boleh macam tu. Dia ayat dia senang lah, biarlah budak-budak nak bersilaturahim. Lain kali tengah sihat nanti pergilah, tengah ada sakit jangan. Dia apa chicken chop chicken chop hak makan tu kan, chicken pork yang bintik-bintik tu, ataupun ni apa nama ni, Beguk. Beguk. Bagus Ustaz. Hari tu kita tanya seorang, dia kata bongok. Astagfirullahalazim. Dah lah aku sakit, dia kata bongok pula dah. Beguk pun berjangkit. Ada sakit-sakit benda berjangkit, jangan bercampur dengan orang. Rehat sekejap supaya tidak memudaratkan orang lain. Yang kedua. Yang ketiganya, ni paling biasalah. Saya ingat hikmah daripada COVID-19 ini paling kita belajar, kita dapat meluangkan banyak masa dengan keluarga, atau bahasa orang putih atau bahasa orang saya berjaya dia panggil button reset. Dia macam dapat reset balik. Sebelum ni tak pernah dapat tengok kerja sekolah anak, buku anak kita pun silibus mana pun kita tak pernah ambil tahu. Habis dah duduk di rumah menghadap TI 8 kali sehari. Jadi kita ni banyak masa dengan keluarga. Ramailah imam-imam interim ni, ramai. Lepas tu yang saya tengok ramai semangat datang masjid. Ikut-ikut kalau imam lambat pun dia boleh ke depan, pasal dia dah praktis lah. Berapa bulan, 2 bulan, 25 hari PKP awal hari tu, takkan tak boleh lagi. Surah pun saya ingat ada peningkatan. Walaupun awal-awal PKP hari tu enak atau enak sungguh dia ulang. Inna, orang rumah mak mentua belakang harap inna anzalna pun okey dah. Inna fatahna laka fatham mubina ke dak? Inna dia ada kat ujung. Toina kal kausar. Daripada subuh sampai isyak, tarawih pun pulun hak tu enak. Itu ramai ke yang duk cerita, dia kata ustaz dah habis modal dia surah ni, mak mentua cuti sekolah kan hari tu. Jadi jam sangkut di kampung, mak mentua pun tak adalah, segan lah. Kita nak pesan lah, rupanya kalau baca ayat pendek-pendek sekalipun, hatta qul huwallahu ahad sekalipun, ada ganjaran yang besar. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man qara'a qul huwallahu ahad sampai habis, hatta yakhtimaha 10 marratin, 10 kali. Siapa-siapa yang baca qul huwallahu ahad surah al-ikhlas 10 kali satu hari, maka dia akan mendapat apa? Banallahu lahu qasran fil jannah. Allah akan kurniakan kepada dia istana dalam syurga. Tahu? 10 kali qul huwallahu ahad. Allah ustaz, kenapa tak bagi tahu hadis ni awal-awal hari tu? Duk gaduh dengan orang rumah tak ada dalil. Itulah orang suruh dengar ceramah ni kali buka YouTube. Buka YouTube. Tak dapat datang masjid, bukalah YouTube. Jadi maknanya buatlah amal-amal soleh. Tapi sebenarnya Nabi nak bagi semangat. Kalau para sahabat, walau dia baca qul huwallah pun pahala dia banyak dah. Pahala perang, pahala pertahan Nabi semua. Macam kita pahala tak banyak sangat, takkan qul huwallah ya, tambah lagi lah surah-surah lain sedikit sebanyak ustaz. Wallahu alam. Terima kasih banyak. Itulah tuan-tuan ya, hikmah
yang Allah Ta'ala sediakan bagi setiap ujian musibah yang Allah Ta'ala turun ni. Cuma sahaja kita ni manusia ni bila sakit sikit Allah Ta'ala uji, maka kita mudah bersangka buruk pada Allah. Allah Ta'ala suruh kita bersangka baik. Walaupun kaki kita itu tertusuk dengan duri yang kecil itu, pasti ada hikmah yang Allah Ta'ala sediakan. Sebab tu Allah Ta'ala kata, ana inda zanni abdi bi, sesungguhnya aku ini adalah menurut sangkaan hambaku kepada aku. Artinya apa sahaja ujian, musibah, bencana yang berlaku kepada diri kita itu, kita fikir ini ada satu benda yang Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada diri kita. Allah Ta'ala nak angkat darjat kita. Allah Ta'ala nak ampunkan dosa kita. Allah Ta'ala nak beri sesuatu yang lebih baik kepada diri kita. Itu kita diajar supaya berfikir secara positif setiap musibah yang berlaku. Macam COVID-19 ini, macam-macam musibah, macam-macam hikmah. Ada antara yang disebut oleh Ustaz Ilyas semata tadi itu, membuka pemikiran kita supaya kita dapat berfikir dengan lebih positif. Ustaz, kalau kita lihat pada COVID ini, COVID-19 yang melanda dunia, kalau di negara kita ini berlaku kematian lebih 122 kematian kes COVID, dengan jumlah positif 8,000 lebih sehingga ke hari ini. Dan itu negara Malaysia. Kalau kita tengok negara yang paling tinggi adalah Amerika Syarikat kan, yang positifnya lebih 500,000 yang positif kan, dan jumlah kematian pun yang agak tinggi. Dan selepas daripada ini, tempoh kita PKP ini, kita terpaksa melalui Ustaz sebut tadi perubahan gaya hidup, norma baharu. Dewan Bahasa keluar satu perkeliling, istilah yang betul adalah norma baharu, new norm. Bukan normal baharu, bukan, ataupun normah baharu pun bukan. Norma baharu. Ya, bagi contoh, kita datang ke masjid ini, tugas dan tanggungjawab kita datang ke masjid ini, tuan-tuan dan puan kena jaga sentiasa memakai face mask ataupun pelitup muka. Kita kena ambil wuduk dari rumah. Kan ini norma baharu ni. Ambil wuduk di rumah, membawa sejadah sendiri, hadir 1 jam lebih awal. Kan Ustaz hadir pukul berapa tadi? 1 jam. Maksudnya itu khusus untuk solat Jumaat. Penceramah tak ada? Penceramah tak masuk sini. Menjalani pemeriksaan suhu, sahkan daftarkan kehadiran di kaunter pendaftaran, menggunakan hand sanitizer, tidak bersalaman atau berkumpul selepas solat, menjaga penjarakan sosial, elakkan penggunaan tandas kecuali darurat, keperluan. Semua ini adalah merupakan satu benda-benda yang baharu ataupun norma baharu. Jadi apa motivasinya Ustaz? Supaya kita menghadapi ujian dan cabaran ini, supaya kita tabah dan redha dengan ujian ini. Baik, terima kasih Ustaz Zakaria. Seperti yang kita sebutkan sebelum ini, kita memang dalam ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta kehidupan kita ni pun merupakan ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan mati dan hidup itu adalah sebagai suatu ujian. Siapa di kalangan kita ni yang paling the best performance, yang paling bagus amalan dia, yang paling banyak bercakap ke, yang paling banyak mendengar, siapa yang paling bagus amalannya itu. Tapi kita akuilah, memang kita lalui tempoh yang sangat sukar, sangat susah pada tempoh ketika ini. Banyak syarikat-syarikat kelang, hotel, resort, hatta travel, umrah, haji, semua terkesan. Penceramah pun duduk rumah buat live ngadap telefon hari-hari, siang dan malam, ngadap cakap sorang-sorang depan telefon, buat live. Tak tahulah yang dalam telefon tu yang tengok ke tak, tak tahulah, tapi nampak banyak like itu, kira tengok lah tu. Ditutupnya banyak lah tuan-tuan. Kalau dah operasi semua dah ditutup, jadi macam mana majikan-majikan nak bayar gaji pekerja, akhirnya
di seluruh dunia ada kira-kira 1.25 bilion pekerja terjejas. Tak ada kerja, jobless, tanam anggur seluruh dunia, tuan-tuan. Ada satu dapatan daripada IMF ataupun tabung kewangan antarabangsa mengumumkan dulu pernah satu ketika 88 buah negara sedang mengalami krisis kewangan fiskal. Maknanya nak urus takbir negara pun tak ada duit dah, dan semua pakat nak berharap dengan IMF dah masa tu. Tak ada duit sangat dah, operasi tak dapat dijalankan. Dia daripada perniagaan ni ada tax, ada cukai tu ke kerajaan adalah duit untuk nak run ataupun nak membiayai apa sajalah di peringkat negara. Sekarang ni tak ada, tuan-tuan. Macam mana? Bila sampai ke tahap itu, lebih dahsyat lagi, di seluruh dunia ada 120 buah negara yang institusi pendidikannya, universitinya, sekolahnya ditutup. Dah lah tak ada duit, tak belajar pula. La ilaha illallah, memang ujian sungguh. Lepas tu lebih menyayat hati jugalah, tapi tak apalah, kita terima dengan hati yang redha, ustaz ya. Arahan pembatalan manasik haji. Maknanya kalau ikutkan tahun ni kira-kira ada 31,600 jemaah haji yang kalau nak diikutkan untuk melaksanakan manasik haji. Tapi setelah kita pun mendapat pengumuman itu, semuanya redha, berlapang dada. Apa nak buat, nak mengamuk pun tak boleh. Semua benda ini ada hikmah yang perlu kita terima. Bayangkanlah, start daripada PKP hari itu menjelang masuk Ramadan, tiap-tiap tahun ada kawan-kawan kita meniaga tepung talam, tepung pelita, paling busuk lah orang kata ya. Paling dia boleh dapat 15 ke 20 ke 30 ribu sebulan. Dia boleh ambil ni cuti tanpa gaji tahu, sebulan dia boleh meniaga bazar. Bukan bazir, bazar. Tahun ni waibul ghuyub, tak ada apa. COD tu boleh lah, COD lah, hantar makanan ke rumah tu boleh lah, tapi tak sama macam dia duduk orang berbaris panjang boleh beli macam tahun-tahun sudah. Tapi ini semua ustaz ya mengajar kita bahawa kita hamba. Kita hamba, kita tak ada kuasa. Mana yang selama ni mengaku yang dia tu aku punya pasar, aku punya marketing, aku punya strategi, aku ni niaga mesti ada ni. Mana ni? ni mana? Dalam hadis yang Nabi pernah nasihatkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa hadisnya? Kita biasa dengarkan, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Maknanya jagalah hak Allah, Allah akan jaga kamu. Panjang punya hadis tu lagi, Nabi sebut lagi, kalau seluruh dunia berpakat untuk nak bagi manfaat kepada kamu, tapi kalau Allah tak izin, kamu tak akan dapat manfaat tersebut. Berapa ramai peniaga-peniaga dah berkira-kira tahun ni meniaga ni biskut raya, baju raya, songkok, apa catering, open house, masyuk dia kata, oh tahun ni kira-kira banyak dah. Sekali datang Covid, waibul ghuyub, melepek di rumah, sandar lah. Tak ada apa, zikir wirid kat rumah. Apa nak buat? Tapi Nabi kata, kalau satu dunia berpakat untuk nak memudaratkan kamu, tapi kalau Allah tidak izinkan, tak akan jadi. Berapa ramai orang walaupun Covid ni datang, dia tetap boleh jana income. Ada? Duduk di rumah diam-diam, boleh dia berniaga. Ada kawan kita seorang tu Ustaz, dia berniaga roti john ya. Ya Allah, yang rider tu siang malam duduk pulun bawa dia punya roti john ya. Kadang-kadang tu ada sekali tu terbalik terbalik roti john pun ada, punya laku. Dia kata dia berniaga bazar pun tak laku macam ni. Tapi bila dia bubuh dalam internet, bubuh dalam grup Telegram, grup WhatsApp, pakatlah order, orang malas nak masak dah. Bolehlah sekali dua masak, 2-3 kali tukar tonggeh tak larat dah nak masak. Semua order. Jadi order pun rezeki pada dia pula, rezeki ke arah itu. Maknanya bagi saya dalam hal ini motivasi kita pertama sekali, jangan takut melampau sangat terhadap rezeki Allah. Jangan takut melampau sangat terhadap rezeki Allah. Ya, memang kita dalam hidup dikelilingi makhluk halus, memang banyak. Makhluk halus keliling kita ni banyak tuan-tuan. Sama ada nama dia bakteria, fungus, virus, alga, banyak di sekeliling kita. Itu makhluk halus yang dikaji.
Ni hak yang jin, setan apa ni, hantu raya ke tak tahu nama, suster ngesot beranak dalam kubur, entah makhluk-makhluk tu lagi banyak lagi. Lagi banyak. Kalau duk fikir pasal makhluk-makhluk ni, tak keluar rumah kita. Betul tak? Tak keluar rumah. Jumlah bakteria, fungus, virus, alga dicatatkan 20 kali ganda lebih banyak daripada binatang yang ada atas dunia ni. 20 kali ganda lagi banyak. Tak keluar rumah dah. Nak salam dengan orang tak berani, nak jumpa orang tak berani, nak pergi sekolah tak berani, nak pergi sekolah, nak pergi masjid tak berani nak buat apa. Pasal ni kuman. Nampak orang baru nak bersih. Kuman. Itu yang Imam Al-Maraghi, Syekh Al-Maraghi kata, orang yang takut tanpa ilmu, orang yang takut tanpa ilmu adalah orang yang mati sebelum mati. Orang yang takut, ni buat ayat Facebook sedap ni, hashtag Masjid Raja Haji Fisabilillah. Macam biasalah. Orang yang takut tanpa ilmu, takut dalam jahil, dia pun tak tahu kuman tu kuman apa, bakteria apa, dia pun tak tahu. Dia ni umpama orang yang mati sebelum mati. Mau tak matinya, serba-serbi takut, semua takut. Jangan sampai macam tu. Dalam hidup ni, kalau nak fikirkan soal virus, penyakit ni semua memang tak berkesudahan. Malah COVID-19 ni pun Ustaz Zakaria dipahamkan, dia akan duduk-duduk di sekitar kita ini sampai tahun depan. Itu je lah. Jadi nak buat macam mana? Adakah alasan itu menyebabkan kita tak datang masjid? Adakah kerana itu sampai kita tak menuntut ilmu? Tak boleh. Hidup mesti diteruskan. I will survive. Betul. Kita mesti teruskan kehidupan. Banyak kalau ikut penyakit-penyakit di sekeliling kita. Kencing tikus, setahun 48 kematian. Denggi 227 kematian setiap tahun. Tapi tak dibuat pengumuman. Ketua Pengarah Kesihatan tak ada buat pengumuman tiap-tiap petang tu. Kalau dia buat hari-hari buat pengumuman, takut orang tengok tikus, takut dah. Betul. Baru ni kan ada berita masuk di mana, di Mongolia kan, apa tu, seorang budak dia makan tupai tanah. Dia makan tupai tanah, mati. Dia makan tupai tanah. Apa tu, ada satu wabak, pakai tupai pula dah, takut. Rumah dia pun bela juga tupai kecil tu. Alah, habislah aku. Janganlah macam tu. Hidup macam biasalah. Belajar dan belajar. Mungkin itulah yang membangkitkan semangat kita. Wallahu alam. Ya, betul Ustaz. Kalau ikut kematian, kemalangan jalan raya antara yang tertinggi. Betul. Setiap hari semalam ada 6 kematian akibat jalan raya. Tapi tak adalah pengumuman kan. Tak ada pengumuman. Tak ada pengumuman. Kalau mengumum macam tu, jadi nanti tak ada orang nak jalan raya. Tak ada orang nak jalan raya. Tak berani drive. Jadi itulah orang yang takut tanpa ilmu umpama mati sebelum mati. Betul. Hashtag Masjid Raja Haji. Kita masuk waktu 8.45. Kita ada lebih kurang 5-6 minit lagi Ustaz. Jadi yang terakhir ni nasihat, pandangan lah daripada Ustaz. Kita jemput Ustaz ni. Ni Ustaz ni kali ke berapa Masjid Raja Haji ni? Ini kali ketiga. Kali ketiga kan. Jadi kita nak minta kali yang ketiga ni berkenaan nasihat supaya kita ni, para jemaah, ahli keluarga, umat Islam semua, usaha yang perlu kita lakukan berterusan, sebab kita belum menang lagi ni. Betul. Kita menghadapi, berlawan dengan wabak pandemik COVID-19 ni belum mencapai kemenangan lagi. Jadi usaha itu perlu kita teruskan. Jadi apakah tanggungjawab kita semua dalam memastikan kita, ahli keluarga kita, para jemaah kita diselamatkan daripada wabak ini Ustaz? Baik, terima kasih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, antara pesanan yang boleh saya kongsikan dengan semua, pertama sekali, yakinlah dengan rezeki Allah. Rezeki Allah akan datang dalam pelbagai bentuk. Mungkin dia boleh datang dalam bentuk rezeki kerana usaha, iaitu dalam surah An-Najmi ayat 39. Mana-mana kawan-kawan kita buat Grab Food, Food Panda, niaga pakai FB Live, IG Live, networking tu jangan putus. Luaskan pergaulan kita, berniaga, buat bisnes
jangan tak berkawan dengan orang. Rezeki boleh datang dengan pelbagai cara. Ada rezeki datang kerana istighfar, ada rezeki datang kerana menikah. Tadi Ustaz Zakaria sebut rezeki kerana menikah saja ada rezeki, surah An-Nur ayat 32. Ataupun rezeki kerana anak, surah Isra ayat 31. Jangan takut ada anak, nanti rezeki anak tu ikut sekali. Jangan tanya pula macam mana nak dapat anak lagi. Itu lu PKP lah sendiri. PKPK lah sendiri ya. Ataupun rezeki kerana bersedekah. Ni teman-teman, kawan-kawan, mana-mana yang belum ambil lagi bahagian korban, pakai-pakai ambil lekas. Ambil bahagian korban. Kita ni dah lah macam-macam ujian. Lepas tu dah lama dah hari tu tak dapat datang ke masjid, nak masuk duit dalam tabung. Duit duk simpan lama-lama tu, duk kepuk tu, masuk bahagian korban. Rezeki kerana sedekah. Itu yang pertama. Maknanya yakin dengan rezeki Allah. Yang keduanya, dalam hidup jangan pernah berhenti ikhtiar. Jangan pernah berhenti ikhtiar. Apa masalah pun ikhtiar. Usaha cari jalan. Lama menikah belum ada anak, ikhtiar. Telur ayam kampung, terjun tasik dayang bunting, jumpa doktor, doa, jumpa orang pengalaman pakar-pakar yang kahwin belum ada anak ni, ikhtiar. Kalau yang membabitkan kesihatan, Nabi ajar. Ada satu hadis ni bagus untuk kita amalkan. Kata Nabi, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurruhu zalikal yaum summun wala sihrun. Ni bagus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajarkan, ni ikhtiar ni. Kata Nabi, siapa-siapa yang di awal pagi dia makan 7 biji kurma ajwa, 7 biji kurma ajwa, maka kata Nabi, lam yadurrahu, tidak ada yang boleh memudaratkan dia, sama ada bentuk penyakit apa maupun sihir. Kurma ajwa. Tuan-tuan ya, kurma ajwa ni kena ada bajet sikit lah, kena ada lebih sikit. Dia pun harga dia pun boleh tahan. Tapi tuan-tuan insya-Allah boleh lah, no? Sambil-sambil telan dengan suplemen tu, bubuh sekali kurma ajwa. Nabi ajar ikhtiar, bukan menadah tangan saja. Itu yang kedua. Yang ketiganya, jangan pernah tinggal zikir ataupun amalan ini. Minta jauh daripada segala yang memudaratkan. Dalam hadis Nabi mengajarkan, siapa-siapa yang di awal pagi maupun di petang hari, awal pagi, petang, dia tak tinggal membaca Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi, sambung, wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Salasa marrat, Nabi kata 3 kali, waktu pagi, waktu petang dia baca. Nabi kata illa lam yadurruhu syai'un, tidak ada yang akan memudaratkan dia. Soalnya sekarang, yakin maupun tidak dengan zikir yang Nabi dah tinggalkan pada kita. Pagi-pagi, petang, 3 kali baca Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allah pelihara kita dari sebarang bentuk mudarat membahayakan kita. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak pada Al-Fadhil Ustaz Ilyas Ismail dalam masa yang terhad yang dapat berkongsi. Tak perlu panjang, tapi biar ringkas, biar sampai kepada kita semua. Dan yang paling besar cabaran kita adalah untuk kita beramal dengan nasihat, panduan dan tips yang disampaikan oleh beliau sebentar tadi. Pentingnya tuan-tuan dan puan-puan, di samping kita berusaha dan berikhtiar, jangan kita lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana doa adalah merupakan senjata yang paling ampuh bagi orang-orang yang beriman. Ampun dan maaf diri saya dan juga kami. Mudah-mudahan ada manfaat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan peminat forum perdana malam ni boleh tengok Ustaz Ilyas ada di TV1. Moderator siapa? Pukul 9. Moderator tahu Ustaz apa nama, Ustaz Jakim tu. Jadi insya-Allah boleh tuan-tuan dan puan-puan untuk kita tangguhkan terlebih dahulu majlis kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.